Jadi pada hari ini cikgu akan teruskan lagi satu bentuk persembahan ataupun perkongsian berkenaan tentang penulisan kreatif, iaitu karangan berbentuk cerita kali yang kedua, sesi 2. Jadi untuk hari ini kita akan berkongsi satu kelainan dalam penulisan, satu cerita yang mungkin melibatkan diri kamu sendiri ataupun melibatkan orang lain ataupun kamu sendiri telah mengalaminya sebelum ini. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan berkenaan tentang soalan ini. Okey, jadi untuk soalan ini merupakan satu soalan yang mahukan murid-murid menceritakan berkenaan tentang satu kejadian yang aneh. Aneh tu apa maksud sebagai aneh? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Aneh tu apa? Pelik. Pelik. Ya. Jadi kalau satu situasi ataupun kejadian yang pelik ni sebenarnya akan menjadi tanda tanya. Bila pembaca, orang yang membaca karangan kamu ni, dia akan tertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang berlaku selepas itu? Itu sebenarnya satu karangan yang membuatkan orang tertunggu-tunggu. Jadi janganlah kamu cerita kalau dia mahukan cerita seperti ini, kamu janganlah cakap kamu cerita tentang kucing pergi makan ke, kamu cerita pergi bersiar-siar ke. Itu dah lain. Kejadian aneh ni satu cerita yang perlu ada persoalan. Perlu ada tanda tanya. Apa yang berlaku seterusnya? Jadi bila pembaca baca, menarik cerita ni. Apa yang berlaku kepada orang tu ya? Apa yang akan berlaku kepada kamu? Jadi jadikan persoalan di mana kamu akan bawa pembaca kepada satu situasi yang mendebarkan. Jadi suspense lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil suspense. Jadi bila mana kalau cerita-cerita seram ni, kamu dapat menarik minat pembaca untuk mengetahui kejadian dia daripada awal sehingga selesai. Jangan mula-mula dah baca, alamak bosan lah cerita ni, cerita pasal mimpi ke, cerita pasal sakit perut ke. Tak adalah. Buat satu kelainan sikit. Okey, cikgu baca soalan. Pada malam itu, kamu dan adik kamu tinggal seorang diri di rumah. Ibu bapa kamu masih belum pulang dari menghadiri majlis perkahwinan sepupu kamu. Satu kejadian aneh telah berlaku di rumah kamu pada malam itu. Jadi situasinya sekarang, kamu dengan adik kamu sahaja yang ada di rumah tu. Tak ada orang lain. Kejadian tu berlaku pada waktu malam. Dan ketika itu, mak dan ayah kamu masih belum pulang menghadiri majlis perkahwinan sepupu kamu. Maksudnya sampai malam dia orang masih belum balik lagi. Maksudnya mungkin majlis perkahwinan tu agak jauh. Contohnya kamu tinggal di Selangor, mungkin majlis tu berada di Johor ataupun negeri Kedah. Jadi makan masa berjam-jam untuk sampai ke rumah. Jadi satu kejadian aneh telah berlaku pada malam tu. Jadi apa tindakan kamu? Apa peristiwa yang berlaku sebenarnya? Itu yang jadi persoalannya. Okey, faham soalan? Semua faham tak soalan?
Okey. Jadi slide seterusnya, okey cukup. Slide seterusnya yang akan cikgu paparkan, cikgu nak kamu catat. Cikgu ulang balik. Slide seterusnya yang akan cikgu paparkan ni, semua yang slide yang cikgu akan paparkan selepas ini, cikgu nak kamu catat. Sebab ayat-ayat inilah yang kita akan gunakan untuk menghasilkan karangan ni. Okey. Jadi yang pertama, jadi sepanjang slide yang cikgu akan tunjukkan ini, cikgu akan cuba terangkan secara spontan. Cikgu suka secara spontan ni. Tak payah nak tulis, nak fikir dulu. Cakap je apa yang kita terlintas di fikiran. Itu sebenarnya cara-cara seorang penulis yang hebat. Kalau nak jadi seorang penulis yang hebat. Kamu kalau ada cita-cita nak jadi seorang penulis novel, kamu harus banyakkan membaca, itu yang pertama. Kedua, banyakkan idea-idea daripada pengalaman kamu, daripada pengetahuan kamu tentang keadaan di sekeliling. Jadi bila mana kamu banyak membaca, banyak menulis, kamu akan ada banyak idea. Jadi seorang penulis yang hebat. Okey. Jadi cikgu mulakan dengan frasa ini, sunyi sepi gelap tawa. Okey. Dengar apa yang cikgu nak ceritakan ni secara spontan je. Okey. Contohnya kita mulakan dengan seperti ini. Okey. Jam menunjukkan jam 11.50 malam. Dekat pukul 12. Ayah dan ibu masih belum pulang dari rumah. Masih belum pulang dari menghadiri majlis perkahwinan sepupu kami di Terengganu. Majlis perkahwinannya dekat negeri Terengganu. Okey. Aku mula resah memikirkan ibu dan ayah yang masih belum pulang lagi. Adik mula tertanya-tanya ke manakah ibu dan ayah pergi. Aku cuba melupakan, aku cuba mententeramkan adik dengan membawanya menonton rancangan televisyen kegemaran kami. Keadaan pada malam itu sungguh sunyi sepi. Kami bergelak ketawa ataupun kami bergelak tawa menyaksikan rancangan televisyen sehingga adik terlelap di atas pangkuanku. Pangkuanku tu maksudnya di atas ribaku pun boleh. Maksudnya adik kamu tu mungkin umur setahun, mungkin umur 2 tahun, 3 tahun macam tu, baru nak pandai bercakap. Aku mendodoikan adik agar adik dapat tidur lena. Okey. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Okey. Alright. Cikgu teruskan lagi ya. Hatiku mula bercampur baur memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi. Aku mula rasa takut dan resah ataupun perasaan takut dan resah mula menghantui diriku. Aku sangat khawatir, takut-takut apa akan terjadi kepada ibu dan ayahku nanti. Beberapa kali aku cuba menelefon mereka, tetapi gagal. Agak-agak kenapa kamu telefon mak ayah kamu tak jawab? Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak ada line. Tak ada line lagi? Habis bateri. Habis bateri. Itu yang dua jawapan yang paling logik lah. Takkanlah ataupun yang paling logik habis bateri tak ada line, ataupun sesuatu kejadian telah berlaku. Yang itu kita tak nak lah, na'udzubillah. Okey.
Jadi adik tidur dengan lena di atas pangkuanku. Aku hanya mampu berdoa, moga-moga ayah dan ibu selamat sampai ke rumah. Okey? Habis situasi ini. Jadi selang beberapa minit kemudian terdengar bunyi angin bertiup kencang. Okey? Bunyi guruh sabung menyabung. Manakala keadaan menjadi agak menggerunkan kerana tiba-tiba hujan telah turun dengan lebatnya. Okey? Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Adik terkejut kerana mendengar bunyi guruh tersebut. Dia terus memeluk aku kerana sangat takut. Adik bertanya, adakah ibu dan ayah sudah pulang? Aku hanya mampu tersenyum sambil mengajak adik aku untuk tidur di sebelah aku. Suspend dah ni. Sebab daripada keadaan sunyi sepi senyap, tiba-tiba bunyi guruh pula. Memanglah rasa takut. Dahlah kamu tinggal berdua je. Dah tak ada siapa lagi dekat rumah. Jadi memang agak suspend. Okey, seterusnya. Tiba-tiba lamunanku terhenti disebabkan oleh satu bunyi yang agak pelik di luar. Aku terdengar bunyi ketukan pagar yang agak kuat bagiku. Bunyi ketukan pagar itu semakin lama semakin kuat bunyinya. Dalam fikiranku, jika ibu dan ayahku yang pulang, yang ada di luar itu, mengapa dia tidak hanya masuk sahaja? Kerana mereka ada membawa kunci rumah bersama. Okey. Kalau mak ayah kamu yang balik, masuk je lah. Kenapa nak kena ketuk pintu pagar? Sedangkan pintu pagar tu kamu pasti tidak berkunci. Ataupun kalau berkunci pun, kamu pasti mak ayah kamu boleh membuka pagar tersebut sebab mereka membawa kunci bersama. Okey, suspend tak? Okey. Aku mula berasa cemas. Dan cuba memujuk hatiku agar tidak memikirkan yang bukan-bukan. Dengan perlahan dan penuh cermat, aku mengintai pagar luar melalui jendela. Agak-agak apa yang terjadi kamu rasa? Siapa boleh bagi jawapan? Apa dia? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh, cikgu. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Mataku, bila kamu dah jenguk dekat jendela tingkap tu, mataku tiba-tiba tertumpu kepada satu kelibat. Kelibat. Apa tu kelibat tu? Apa maksud kelibat? Bayangan. Bayang-bayang. Yes, bayang-bayang. Mataku tiba-tiba tertumpu kepada satu kelibat di pohon cengal sebesar sepemeluk di hadapan rumah yang seakan-akan sedang memerhatikanku. Rupanya depan rumah korang tu ada satu pokok yang besar. Depan rumah, betul-betul depan rumah. Pokok cengal. Pokok cengal ni satu pokok yang memang saiznya besar, macam dalam gambar tu. Dia usia dia beratus-ratus tahun. Jadi
memanglah kalau waktu malam kamu akan rasa macam atas pokok tu macam ada sesuatu yang memandang kamu kalau kamu berada di luar. Memang seram lah kalau ada pokok depan rumah, ada pokok macam tu. Jadi itu yang dia kata macam nampak kelibat tu. Kelibat tu ada lembaga yang berada di atas pokok sedang memerhatikan kamu. Memang suspend. Jadi apakah lembaga itu? Siapakah lembaga itu? Cuba fikir-fikirkan. Okey, cikgu teruskan lagi. Aku begitu cemas sekali pada detik yang sebegini. Langkahku mula laju, berlari terus ke arah adikku yang tidur, yang sedang tidur. Aku memeluknya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran agar dapat mententeramkan hati ini. Kamu bacalah, kamu baca selawat ke, kamu istighfar banyak-banyak ke, baca ayatul kursi ke, macam itulah maksudnya. Okey. Tiba-tiba adik terjaga disebabkan bunyi ketukan pagar tersebut. Aku cuba mententeramkan adik yang mula hendak menangis. Adik memanggil ayah dan nama ayah dan ibu berkali-kali. Aku memeluk adik aku agar dapat mententeramkannya. Okey? Bunyi semakin kuat datang ke arah kami. Tiba-tiba aku dapat merasakan bahawa bunyi tersebut sudah beralih ke tingkap. Pula dah. Daripada pagar dah masuk dalam dah. Suspend tak? Suspend. Mula-mula dia dengar bunyi orang ketuk pagar dekat luar. Bila tengok kat luar tak ada orang. Tiba-tiba bila dia dah biarkan bunyi ketuk kat tingkap pula. Lagilah takut kan. Dah bunyi pagar, dah lah tak boleh masuk rumah. Ada pula dengar bunyi orang ketuk kat tingkap. Dah lah malam, hujan lebat pula tu. Okey, sambung lagi. Aku cuba memanggil dan bertanya siapakah orang ataupun siapakah gerangan yang ada di luar itu. Tetapi tiada jawapan. Jadi situasinya sekarang, siapa orang ataupun siapakah yang ada di luar itu? Sebab apa? Sebab bila kamu panggil, siapa tu? Siapa tu? Mazna ke? Taklah. Siapa tu? Tapi tak ada jawapan. Macam cerita hantu Kak Limah lah pula. Okey. Faham Faham tak ni? Okey. Jadi sekarang ni, apa yang cikgu nak kamu fikirkan, cuba ceritakan kepada cikgu apa yang terjadi selepas itu. Kedua, bagi tahu cikgu siapakah yang ada di luar itu. Okey? Cikgu rasa kita dah buat karangan ni dalam kelas. Jadi kamu kongsikan juga kepada cikgu siapakah orang yang ada di luar itu. Okey? Baiklah. Sedikit soalan kebat daripada hasil perbincangan kita. Jika anda berada dalam situasi ini, apakah tindakan pertama yang akan anda lakukan? Apa first step yang kamu akan lakukan
jika situasi ini berlaku. Maksudnya first step tu selepas kamu panggil tak ada orang menyahut. Siapa tu? Kamu panggil. Tapi berapa kali kamu menjerit? Oi, siapa tu? Tak ada pun jawapan. Jadi, apa tindakan pertama kamu yang akan kamu lakukan? Okey. Type di ruangan chatting. Cikgu nak kamu type di ruangan chatting. Salin soalan ni. Cikgu bagi masa 1 minit. Salin soalan ni dulu. Soalan yang kedua. Apakah langkah keselamatan yang boleh diambil jika anda tinggal keseorangan di rumah? Ini bukan berkait dengan cerita tadi. Yang ini soalan lain. Apakah langkah keselamatan yang boleh diambil jika anda tinggal keseorangan di rumah? Kamu tinggal seorang-seorang, apa langkah keselamatan yang boleh kamu ambil? Jadi ada 2 soalan yang cikgu nak kamu jawab sekarang. Kamu jawablah di ruangan chatting. Cikgu akan bacakan sebentar lagi. Jadi ada tak soalan yang kamu nak tanya cikgu? Silakan. Ada tak? Kelas? Tak ada cikgu. Tak ada ya. Salin soalan tu. Cikgu tamatkan slide ni dulu. Sementara cikgu tamatkan slide ni, kamu siapkan 2 soalan ni. Type di ruangan chatting. Okey.